Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar sedang pendengar yang dikasihi semua. Kita bersama dengan satu rancangan baru pada petang ini, pencerahan minda mengenali diri sendiri dan juga pencipta kita. Alhamdulillah, dan tuan-tuan perempuan yang dikasihi, kita akan bercakap tentang satu topik yang memang ada kaitan dengan diri kita sebenarnya. Dunia semakin tua dan kita semakin alpa. Apakah maksud yang tersirat dan terserat di sebalik topik yang cukup menarik pada petang ini? Kita bersama dengan yang bahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Rockman. Nama macam nama Jawa, tapi insyaAllah dia akan berfasih bahasa Malaysia insyaAllah. Dan beliau merupakan pengurus kepada bimbingan sahabat umrah, pengurus bimbingan sahabat umrah di Nexus Holiday. Macam Mak Saleh lah pula. Apa pun itulah yang bahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Rockman yang kita jemput khas ke studio pada petang ini untuk membicarakan topik dunia semakin tua dan kita semakin alpa. Sebenarnya kalau kita lihat pada hari ini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita sebenarnya ke udara Ustaz, dengan begitu ramai pendengar yang akan mendengar kupasan Ustaz tentang dunia semakin tua dan kita semakin alpa. Dan hari ini Ustaz, kita lihat, saya melihat Ustaz bila baca surat khabar di Australia banjir yang begitu hebat, dan di negara Arab salji begitu hebat turun, dan saya merasakan bahawa di Malaysia sendiri pun kadang-kadang cuaca tak menentu Ustaz. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang moga terpanas yang amat sangat. Saya rasa dunia dah semakin nyanyuk Ustaz. Dunia semakin tua, macam kita punya topik Ustaz, dunia semakin tua. Boleh tak Ustaz kupaskan apakah dunia semakin tua itu seperti manusia semakin tua, semakin uzur dan semakin tenak? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Karim. Amma ba'd. Yang bagi Ustaz Fauzi Mustafa, saudara Ammar, sedang pendengar Radio 24 yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita bercerita tentang dunia ni artinya sekarang ni lah yang kita duduk ni, ini dunia. Sebab itu kalau kita sebut dunia, maka orang faham ketika hidup ini kita berada di dunia. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, dunia ini kata dia, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia ini kata Sayyidina Ali, segala yang dihalalkan dan segala yang diharamkan adalah merupakan perkara yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia dalam pandangan Islam bukanlah suatu perkara yang tercela. Cuma kadang-kadang sebahagian orang melihat bahawa dunia ini suatu perkara yang melalaikan. Walau bagaimanapun, kalau kita melihat kepada dunia ini, barangkali kita boleh melihat kepada suatu hadis Nabi SAW tentang dunia ini dari segi umurnya. Misal kita seronok dunia ni, kadang-kadang kita tak perasan bahawa dunia ni berjalan. Dunia pun ada umur juga Ustaz, ya? Dunia pun ada umur juga. Kan? Sebab oleh kerana kita terlampau seronok dunia ni, kita tak perasan bahawa dunia ni juga semakin tua, semakin tua. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan, bu'istu ana wassa'atu kahataini. Nabi sebut, aku diutuskan dan hari kiamat itu Nabi tunjukkan begini. Nabi tunjukkan dhammas sababa wal wusta. Nabi rapatkan di antara jari telunjuk dan jari tengah. Makna Nabi nak sebutkan bahawa dunia yang kita duduk sekarang ini, ketika dulu Nabi diutuskan 1400 tahun dulu, keadaan dunia ni, kata Nabi, di penghujungnya, makna kiamat itu berada di antara jari telunjuk dan jari tengah.
Itu 1400 tahun dulu. Makna cuba bayangkan, kalaulah umur ketika itu dunia tu makna nak pergi kepada kiamat dah. Pasal Nabi sebut dalam hadis tu ialah aku dan hari kiamat. Berarti hari kiamat ini ialah akhir kepada hujung dunia. Kerana dunia ini hujungnya hancur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas dunia ini akan rosak, binasa. Maka bila binasa tu, bila kiamat lah. Jadi maknanya, kalau kita tengoklah kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW, artinya ketika itu kedudukan dunia dengan kiamat ini begitu hampir. Makna kalau jari telunjuk, kalau kita luruskan jari tu, telunjuk dengan tengah, rapat tu. Kalau telunjuk dengan ujung, tak cantum dia. Betul. Ya, jadi makna nak cerita rapat sungguhlah. Tengah-tengah tu tak ada benda dah. Ya, tetapi inilah yang biasanya kita lupa. Ya, sebab itu manusia ni ketika hidup dalam dunia, maklumlah dunia ini tempat keseronokan. Dunia ini tempat seronok. Jadi bila manusia berada tempat seronok, jadi manusia dia terlupa. Yang paling kita lupa ialah bahawa dunia ini tidak kekal selama-lamanya. Sebab itu dalam satu hadis diriwayatkan, kalau kita tengok Sapuzi dan Muslim, satu hari sahabat berbual sama-sama, dan kemudian Nabi datang. Nabi tanya, ni apa benda yang korang borak ni? Ni bahasa kita lah. Kan kalau kita nak cerita mengikut hadis ni panjang pula. Ya. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, kami tengah borak tentang kiamat ni. Kata Nabi SAW, kiamat ni takkan berlaku, melainkan apabila telah keluar 10 tanda. Kemudian dalam hadis itu Nabi menyebutkan, pertama, apabila telah keluar asap. Yang kedua, telah keluar Dajjal. Kemudian binatang, terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Kemudian turunnya Nabi Isa AS. Kemudian Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian berlaku gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat, dan 3 kali di semenanjung Arab. Dan akhir sekali kata Nabi SAW dalam hadis tersebut ialah api yang keluar daripada negara Yaman. Okey Ustaz, saya bila Ustaz sebut tentang 10 tanda tadi kan, ya, saya rasa pelik juga Ustaz. Kadang-kadang kita dah tahu dah bahawa dunia memang tak kekal, dunia memang akan hancur. Dunia ni kadang-kadang dia menipu daya kita sebenarnya. Tapi nak tanya Ustaz, sebelum itu saya nak beritahu kepada semua pendengar Radio 24 pada petang ini, kalau anda ada sebarang soalan, komen ataupun pendapat ataupun idea, boleh tinggalkan komen soalan, pendapat ataupun idea anda di Facebook kami dengan carian bernama Radio 24, atau hubungi kami di talian 03 269 27939, juga di chat box kami di www.radio24.com.my. Jadi itulah, kalau anda ada sebarang soalan, komen, pendapat ataupun idea, boleh hubungi kami dan kami akan ambil soalan pendapat anda. Cuma Ustaz tadi ya, saya pun baca, Ustaz pun baca hadis dan ayat Quran tentang dunia tak kekal lama, dunia akan hancur binasa. Tapi kenapa kita ni Ustaz, kita masih lagi alpa kan? Dunia semakin tua, kita semakin alpa. Mengapa Ustaz? Apakah kita hilang pedoman, kita hilang panduan? Kadang-kadang orang bisnes pun alpa, orang yang kata apa, terlibat dengan pertanian pun alpa, terlibat dengan perikanan pun alpa. Jadi kadang-kadang yang kerja pejabat pun alpa, sembahyang pun kadang-kadang terlupa Ustaz. Kita sibuk, tapi sebenarnya di mana panduan hidup kita Ustaz? Silakan. Ustaz, dia beginilah. Di pasal dunia ni kita tak nampak. Kita duduk dalam dia. Macam kita lah duduk dalam konti, kita nampak di luar kan? Ya. Sedangkan luar kita pun kita juga. Ya. Kalau hujan di luar, sepatutnya kita pun hujan. Tapi tinggal oleh kerana kita duduk di dalam. Tapi kalau kita duduk di luar, kita akan rasa bahawa cuaca itu hujan. Sebab itu bila kita kata kenapa dunia ni orang menengok, orang tak rasa.
Kita dah beritahu dah, dunia ni tu dah, dunia dah lama dah, dunia dah lama dah. Tapi pasal tak nampak. Sebab itu kalau kita lihat ni, kalaulah dunia ni Allah Ta'ala letak umpama seorang manusia, kemudian hari-hari kita menengok, nak pergi kerja menengok dulu dunia tu. Jalan dulu ya? Ya kata dia. Dunia lah tu. Makna sehari-sehari kalau daripada dulu anak kecil, kemudian besar jadi anak dewasa, kemudian jadi orang dewasa, kemudian jadi orang tua, kemudian barangkali hari ni dah mungkuk dah dia. Barangkali saya fikir orang akan rasa sama lah macam kita kan. Kita kadang Kita tak perasan dunia ni. Sebab itu kadang-kadang kita tengok dunia ni, kita tengok pada diri kita, ya. Maknanya yalah, dulu kita muda, orang rumah kita pun muda, zaman bercinta. Nak jadi tengok pun manis je muka. Lama sikit anak pun dah dua, dah mula dah nampak dah kan. Masuk lagi anak dah 3-4, kata orang tu pakai blusher pun dah tak jadi apa dah. Gincu pun dah terlebih ke bibir dah kan. Jadi maknanya kita nampak dah perubahan tu, semakin tu. Kemudian baru kita kata tua dah kita ni, ya. Jadi maknanya pasal kita nampak, ya. Sebab itu dunia ni mungkin pasal kita tak nampak. Sebab itu kita tak rasa bahawa dunia ni dah tua. Tetapi hakikatnya apa yang disebut oleh Nabi SAW bahawa dalam hadis tadi tentang Nabi diutuskan, makna kita sebagai orang yang beriman lah, kita meyakini bahawa apa disebut oleh Nabi SAW itu adalah perkara yang pasti. Okey Ustaz, kita ada seseorang di hujung talian Ustaz. Kita ambil soalan tersebut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Azli dari Encik Azli dari Kuala Lumpur. Encik saya. Okey, apa ada soalan, pendapat, idea silakan. Saya ada soalan kepada tetamu kita Ustaz. Ustaz Arianto. Ya. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay, Ustaz, kalau kita tanya pada orang Islam yang beriman atau tidak beriman, sama ada mereka percaya pada Allah atau percaya kepada kiamat, mereka akan percaya walaupun mereka tidak beriman. Ustaz ya. Itu biasa kita dengar lah. Jadi walaupun mereka kata mereka percaya, tapi perbuatan mereka itu seolah-olah mereka tidak mempercayai semua kewujudan itu. Jadi saya nak tanya, bagaimana cara-cara yang terbaik untuk kita faham bahawa benda yang kita akan berlaku itu akan kita alami satu ketika nanti. Kerana manusia ni kalau kita tak alami sendiri atau lihat di depan mata kepala kita dengan cara langsung, mereka agak sukar untuk mempercayainya. Minta pandangan Ustaz, apa cara terbaik Ustaz? Okey, terima kasih Cik Azli. Assalamualaikum. Pandangan cukup bagus saya tentang kita beriman dan orang yang kadang-kadang disebut jadi orang tak beriman, boleh beriman juga. Ada dia percaya kewujudan dunia akan hancur. Tapi kadang-kadang kita alpa juga Ustaz. Apa sebabnya Ustaz? Silakan. Dia beginilah. Kita tengok orang ramai kena potong kaki pasal kencing manis. Tak, ramai orang kena kanser hati, kanser jantung pasal mokok. Cuba tanya berapa ramai orang makan gula. Orang tetap juga makan gula kan? Orang tetap juga mokok. Tak, dia bukan tak nampak, dia nampak. Sebab itu saya sukalah Ustaz Fauzi, kita sebut kita ni pasal kita ada mentality chicken minded. Ini tak dalam buku lah, ini saya punya. Chicken minded. Pasal apa chicken minded? Jadi kalau kita tengok ayam bukan ayam yang pergi kat pasaraya tu, ayam pasaraya tu dia dah duduk siap dah, tunggu kena ambil je. Ini kita tengok ayam yang kena sembelih tu, duduk dalam raga kan. Dia duduk dalam tu 20 ekor kan. Kemudian datang orang, dia kata bang, ayam 3 ekor, ayam 5 ekor, ayam 5 ekor. Bila setiap kali ayam tu kena angkat, ayam lain melompat kan. Lepas tu apa dia buat? Dia makan juga kan. Dia kata tenang. Itu dia yang kena sembelih, kita tak kan. Kemudian ambil lagi ayam, tinggallah 3-4 ekor. Yang 3-4 ekor ni pun kata begitu juga. Dia kata tak apalah, yang kena tu dia, kita tidak. Jadi maknanya sampailah akhirnya tinggal sekor. Yang sekor ni pun bila dia tinggal seorang dia kata ini orang lain kenalah, dia kata aku selamat. Jadi makna ini chicken minded. Makna selagi tak kena kita, akhir ayam sekor ni pun kena angkat. Kemudian baru dia kata rupanya aku kena sembelih juga. Jadi makna kita ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita ni yalah, bukan tak nampak, bukan tak tahu. Bukan kata orang yang orang tak beriman. Orang yang beriman memang tahu dah. Kalau tanya percaya tak ada kiamat ni, percaya. Okey Ustaz, itulah menanya kita ni macam chicken minded lah. Apa pun kita berehat seketika, kita berlaluan kepada berita, silakan.
Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendengar. Tadi kita berehat seketika dan sekarang kita kembali bersama dengan Santai bersama Tuan Guru di Bernama Radio 24. Dana bagi Haji Mustafa tadi boleh call kami semula. Dana, ada satu komen daripada Muhammad Adam Abdullah yang mendengar kita pada petang ini, Ustaz Haryanto. Dia kata suara Ustaz Haryanto saling tak tumpah macam Ustaz Ismail Kamus. Seronok dengar, terubat rindu ke Ustaz Ismail Kamus. Memang betul lah, itu komen dari FB. Betul, saya pun terubat rindu sebenarnya bila dengar Ustaz. Dan itu tak tengok muka Ustaz lagi ya, sejibik ke sebiji macam yang bahagia Datuk Ustaz Ismail Kamus. Apapun kita teruskan dengan Santai bersama Tuan Guru pada petang ini dengan satu soalan Ustaz yang tanya. Saya ada baca sebuah hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan bahawa lebih kurang begini Ustaz, dia punya mafhumnya, kalau kita kejar akhirat, dunia akan kejar kita. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat tercicir di belakang. Apa komen Ustaz? Ya, Ustaz Fauzi, sebenarnya begitulah ya, realiti dunia ni. Cuma dunia ni, dia dunia ni kalau kita nak kira, dia macam make up lah. Makna yang hakikat itu sebalik make up tu kan, bila di make up, di touch up, habis semua jerawat pun hilang kan. Makna yang tak berapa lawa pun jadi lawa. Itu hakikat dunia ni. Jadi makna dunia ni orang lihat seolah-olah wanita yang di make up kan. So itu kadang-kadang kita terpesona. Kita kadang-kadang tengok orang perempuan, yelah tengok orang perempuan lah kan. Makna kita tengok orang rumah kita tahu memang dia lawa, betul-betul lawa. Tapi kadang orang perempuan yang kita tengok di luar ni, kita nampak macam lawa. Tapi kalau buang make up tu, belum tahu lagi, kita tunggu siap-siap lari tu. Tak, makna kita nak sebut begitulah dunia ni. Dunia ni kalau orang tahu hakikat dia, saya kira orang takkan kejutkan dunia ni. Saya beginilah Ustaz Fauzi, apa yang disebut kalau kita nak buat andaian kepada dunia dan akhirat ni lah ya. Makna dunia ni kalau kita nak kira dia, umpama kita dunia dengan akhirat ni umpama kita menanam padi lah ya. Menanam padi ya, akhirat ni kita tanam padi, akhirat tu padi. Dunia ni ibarat lalang ya. Orang tanam padi, automatik lalang tumbuh sendiri. Tapi kalau orang tanam lalang, agak-agak tumbuh tak padi? Agak-agak lah, tak tumbuh. Tak ada harapan, tunggu buat benda. Inilah ni menanam lalang ni kan. Apa hal pula tu? Mudah-mudahan tumbuhlah padi. Tak ada. Tak, kita nak bagi perumpamaan begitulah akhirat dan dunia ni. Sebab tu kadang-kadang orang kejarkan dunia tu. Tak, kita bukan kata dunia ni kita tinggal Ustaz Fauzi. Kita duduk di dunia. Dah ni konti ni pun di dunia. Ni bukan di syurga ni, belum lagi. Nak konti dunia yang pendengar-pendengar semua duduk dalam kereta, duduk atas motor tak dengar lah kot. Apa hal pula dia dengar? Tak, makna yang duduk dalam kereta semua itu dunia lah. Dunia, ini dunia. Tetapi isunya bukan soal dunia atau tidak. Isunya ialah sama ada dunia ini dia duduk di mana dalam kehidupan kita. Adakah dunia ni duduk dalam hati kita, ataupun dunia itu di luar daripada hati kita. Itu saja beza dia. Sebab itu saya ingat beginilah Ustaz Fauzi. Maknanya bila dunia ini kita buat, laksanakan, tapi akhirat tu dia mesti duduk di depan. Itu panduan dia. Mana ibarat orang semayang lah. Jadi makna akhirat itu jadi imam, dunia ni makmum. Biasa kalau orang semayang, makmum bangun dulu ke ataupun imam bangun dulu? Makmum. Kalau makmum bangun dulu, maknanya makmum tu terkentut. Tak, makna imam bangun, kemudian makmum baru bangun. Artinya dunia ni dia mengikut akhirat. Ya, betul. Sebab itu dunia ni kalau dia mengikut akhirat, maka cantiklah. Macam kuih kalau kita letak dalam acuan, letak ikut acuan, keluar kuih tu cantik. Tapi kalau kuih ada, acuan ada, kuih letak dalam dulang je, agak-agak apa rupa kuih tu. Makna walau bagaimana sedap kuih, tapi memang tak cantik rupanya pasal dia tidak mengikut acuan tadi. Jadi kalau kita boleh nak kira dunia dengan akhirat ni lah begitu. Okey Ustaz, ada soalan yang disebut Nani Abdullah. Dia menyatakan bahawa berdasarkan tajuk ini, dunia semakin tua dan kita semakin alpa, adakah ini menunjukkan bahawa kita sekarang berada di akhir zaman Ustaz? Macam saya sebut di awal tadi lah, hadis Nabi tadi, saya tunjuk dalam konti ni tangan Ustaz Fauzi dengan apa nama ni, amal je nampak. Maknanya kalau kita buatlah tuan-tuan ni, jari telunjuk dengan jari tengah rapatkan. Cuba rapatkan. Rapat tak? Rapat. Kalau siapa yang ada juga jarak, masalah jari dia tu.
Kan? Tak makna rapat. Nabi nak tunjuk antara kiamat dengan utus Nabi dulu 1400 tahun. Makna rapat. Itu 1400 tahun. Katalah umur dunia ketika itu, kita katalah tuan-tuan ni pasal hujung. Hujung tu maknanya kalau hari ni kita kata meninggal umur 70 lah. Kan? Makna ketika itu bangkali hujung ni kira pencen dah lah. Makna ke konti pun tak boleh dah. Pencen. Artinya 60 tahun. Ya. Kalau umur 60 tahun itu 1400 tahun dulu. Makna sekarang berapa gagak umur dunia? Makna nak cerita dunia ni dia sedang berada hampir kepada kehancuran. Sebab itu kalau kita tengok hari ni lah tuan-tuan ni, saintis ini kita sikit lah walaupun dia keluar pada topik kita Ustaz. Kita nak bincangkan dari sudut pandangan agama. Tetapi kalau kita tengok dari segi saintis, para pengkaji, dia sebutkan bahawa dunia ni sedang mengalami kerosakan demi kerosakan. Sebab itu yang kita dengar tadi dalam berita, bagaimana gempa bumi sebelum ni taufan dan sebagainya. Ini semua tanda-tanda yang disebut oleh Nabi SAW. Okey Ustaz, untuk anda yang mendengar dan terus mendengar di Radio 24 pada petang ini, bersantai bersama Tuan Guru, boleh hubungi kami di talian 0326927939. Kami ambil panggilan anda. Apapun, dalam Facebook ada Johari Hasan. Assalamualaikum Ustaz, berdua. Dunia semakin tua dan manusia semakin alpa. Bagaimana cara yang amat berkesan untuk menyedarkan manusia yang semakin alpa ni? Bila ditegur, dia marah kita balik. Silakan Ustaz. Ini memang payah kita nak sebut. Sebab bila kita kata dunia ni mempesona, macam saya sebut tadi lah, kita tengok rumah kita tak pakai make up. Kan, kita nampak mana jerawat dia timbul, kan, kat mana kedut dia. Jadi tak nampak. Yang satu ni, yang di luar yang kita nampak ni, memanglah bukan main comel. Pasal tak nampak buruk tadi, tak nampak tua dia. Jadi dunia ni dia mempesona. Allah Ta'ala sebut dah, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah perhiaskan dunia ini, manusia ini, yang hidup di dunia dengan sayang kepada syahwat. Sebab itu saya ingat beginilah Ustaz Fauzi. Ini saya ingat perkara orang faham dah. Cuma macam mana kita nak pergi ni, pertama saya ingat kena ada ilmu lah. Ilmu lah. Macam kita buat hari ni, saya ingat pendengar-pendengar yang sama-sama dengan kita malam petang ini, barangkali boleh menung sekejap. Kan? Sebab itu kalau kita tak ada ilmu tentang ini, kita tak ada kepahaman, kita tidak ada, maka tak datang keyakinan tu. So ilmu tadi datang yakin. Kan, ilmu datang yakin. Maka dengan yakin tadi, maka manusia akan buat pertimbangan lah. Kita buat pertimbangan di antara dunia dengan akhirat. Maknanya apa yang perlu kita buat di dunia dan apa yang perlu kita sediakan untuk hari akhirat kita. Itu saya fikir begitulah. Okey Ustaz, kita lihat begitu rancak dalam Facebook. Ada seorang sahabat kita, Din Daud. Din Daud, salam Ustaz, ada tak ayat-ayat atau surah-surah yang boleh kita amalkan untuk elakkan kita daripada sifat pelupa ataupun alpa dengan dunia ni? Biar kita berjaga-jaga Ustaz, berhati-hati, awas dengan dunia. Ada tak ayat-ayat, surah-surah yang Ustaz mengamalkan ataupun Ustaz tahu? Silakan Ustaz. Saya ingat pertama sekali Quran itu memang sebagai panduan lah. Kita rajin baca Quran, baca dengan makna sekali. Saya ingat kalau kita boleh baca Quran, baca dengan makna, kerana jujuk-jujuk di hujung itu bercerita tentang kiamat. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kiamat. Dan saya ingat satu perkara lah tuan-tuan ni, ialah kita, Allah Ta'ala turunkan surah Al-Asr tu, surah masa tadi. Sepatut kita orang Islam ni kita ambil iktibar yang sangat. Kerana dalam surah tu sebut dah, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maknanya manusia ni dengan masa tadi ni, manusia menyebabkan tertinggal akhirat. Dia bermain dengan masa. Allah Ta'ala bersumpah dah, demi masa sesungguhnya manusia akan kerugian. Maknanya dengan masa ni manusia akan tertinggal. Sebab itu kalau kita nak sebut tentang ayat untuk diamalkan, saya fikir ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu cukup untuk menggambarkan kita bagaimana untuk kita supaya sentiasa beramal, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Saya tertarik dengan pandangan Ustaz tadi bahawa kalau kita boleh ambil surah Al-Asri itu, surah yang demi masa itu,
kita terjemahkan, kita tampalkan ke dinding sebagai motivasi kita, Ustaz, kan, supaya kita tidak alpa dengan dunia. Itu lagi bagus sebenarnya. Kita lihat hari-hari, Ustaz, ya. Cuma itulah masalah kita ni. Saya ingat surah Al-As tu bukannya tampal ke dinding lagi. Hari-hari semayang baca surah tu je. Rakaat pertama Wal-As, rakaat kedua pun saya silap Wal-As juga. Tapi pasal kita tak cuba nak dipanggil ni menghayati, ya. Okey, Ustaz, kita ada satu panggilan, Haji Abdul Rahman. Kita ambil dulu, Ustaz, ya. Assalamualaikum, Tuan Haji. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Ustaz. Ya. Saya jemaah Ustaz dulu mengaji dengan Ustaz di surah Al-Liliyah, ingat? Oh, Ustaz. Surah Al-Liliyah gambar saya. Ya. Silakan. Saya tak ada soalan dengan Ustaz. Itulah saya lama tak dengar Ustaz mengajar lagi. Kenapa tak datang ke surah Al-Liliyah lagi, Ustaz? Bagus. Kita jemput Ustaz hari untuk ke surah lagi, ya. Okey. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Itu kadang-kadang, Ustaz, secara tak langsung radio Bernama 24 ini menjadi satu, kata apa, jaringan, Ustaz, silaturahmi yang barangkali terputus sekian lama. Inilah, alhamdulillah, itulah hikmahnya kita ke udara pada petang ini. Apa pun, Ustaz, orang kata dunia mazra'atul akhirah. Ya, dunia ni ladang kepada akhirat sebenarnya. Apakah maksud yang tersirat dan tersuat di sebalik kata-kata tersebut sebenarnya, Ustaz? Sebab itu saya sebut, Ustaz Fauzi, maknanya dunia ini bukanlah suatu perkara yang tercela, ya. Maknanya bukan perkara yang hina, ya. Okey, Ustaz, apa kata kalau kita ambil satu bahan? Kesian dia menunggu, ya. Assalamualaikum, Cik Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan dengan soalan ataupun pandangan, silakan. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ada pandangan sedikit lah. Pandangan saya ni tak berelok itu lah, tapi lari sikit pada topik kot. Karena itu ni, sekarang ni kita tahu bahawasanya dunia kita semakin tua, semakin uzur. Akan tetapi kenapa orang digelarkan sebagai manusia, umur 70, 80 tetap rasa muda, seperti mana yang kata dunia dah tua. Satu lagi saya punya pandangan, tidakkah dunia ini umpama seperti sekeping papan catur, dan buah catur itu adalah kita sebagai pengaturnya segala-galanya. Kira kalau pecah papan catur itu, maka habislah dunia kita. Maka hancurlah segala-galanya itu, apa yang kita impi, apa yang kita selamatkan. Okey. Terima kasih. Terima kasih, Syekh Muhammad. Itu, Ustaz, saya tertarik yang pertama tadi, Ustaz, ya. Yang kali yang kedua tu pandangan sajalah, papan catur, kan. Yang pertama tu, memang betul, Ustaz. Kadang-kadang kita lihat orang dah berumur, Ustaz, tapi dia belum lagaknya macam orang muda, Ustaz. Kadang-kadang mengalahkan orang muda. Kadang-kadang dah berumur nenek dah pakai, kadang-kadang pakai skirt lagi, Ustaz. Contohnya, ya, 70 tahun tak semayang lagi, Ustaz. Silakan, Ustaz. Katanya tak dapat seru. Yalah, kita faham, ya, bahawa inilah dia sebenarnya dipanggil ujian dunia ni. Allah Ta'ala boleh nak buat kalau dunia ni susah, dunia ni tak seronok, boleh, kan? Makna dunia ni semua orang pakat nak mati leka, boleh. Apa masalah sangat, kan? Makna kan buah macam-macam, ada buah manis, buah masam. Allah boleh buat. Dunia ni Allah nak buat masam, buat buah masam pula. Dunia ni Allah nak buat pahit, boleh. Makna orang duduk dunia kira nak mati leka. Tapi pasal Allah jadikan ujian. Ujian. Jadi maknanya, ialah kita nak faham bahawa prinsip ujian tu, ya, bahawa kita ni memang diuji dengan dunia. Diuji. Saya diuji, Ustaz Fauzi diuji, Ahmad diuji. Semua kita diuji. Macam-macam lah. Diuji dengan harta, diuji dengan wanita, yang diuji dengan pangkat, diuji dengan jawatan, diuji dengan umur. Ada orang umur panjang, dia rasa, dia kata saya, tengok dia kata 80, dia kata, okey lah, steady, dia kata. Kan, sweet 80 pun sweet lagi. Nak kata benda, pasal dia diuji dengan umur, kan. Jadi ada orang diuji dengan sihat. Sebab tu macam Ustaz Fauzi sebut tadi, dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni sebenarnya ladang. Sebab tu Allah Ta'ala uji kita dengan dunia. Tapi kita ni, tuan-tuan, bila orang beriman, dunia ni dia jadi suatu benda advantage. Kita cakap penting sikit lah, kan, pasal on air ni. Makna dunia ni advantage. Sebab tu orang yang beriman, dia rasa bahawa dunia ni ladang. Tapi kalau orang macam kita lah, tuan-tuan, kita ada tanah, tapi orang yang tak tahu nak buat apa dengan tanah, dia jadi semak. Betul tak? Tapi kalau orang yang ada inisiatif, dia mikir tanah ni boleh bagi manfaat, maka dia menanam buah, menanam pokok, buat rumah sewa. Ini orang yang nampak bahawa tanah tadi ada manfaat. Tapi orang yang tak nampak benda tanah, sebab tu dia biar gitu saja, kan. Semak, samun, habis semua. Yang tumpang tu biar awak dengan ular je.
Jadi tak ada manfaat. Sebab itu kita sebut betul lah dunia ni melalaikan. Tapi bukan makna kita campak dunia. Dah balikkan kita naik jalan kaki je lah semua. Kan kereta tu dunia tu. Tak, bukan begitu. Tapi kita gunakan. Tuan-tuan ada kereta, tuan-tuan ada harta. Harta banyak kan sedekah. Mazra'ah, tempat kita cuk tanam. Yang ada kereta gunakan, pergi ke masjid, pergi kuliah. Kan macam kita lah sekarang ni, radio ni, radio 24 kita bersiaran ni. Kalau tuan-tuan tak ada radio, letih kami dua je bercakap, nampak ni. Kan bercakap dalam konti sama 5 orang ni. Tak, tak, pasal ada radio tadi. Radio pula kena yang canggih. Ini radio pun tadi ketuk hilang, ketuk hilang. Masalah. Jadi dunia ni kalau kita manfaatkan, okey. Kan ada, saya ingat boleh online kot. Ya. Boleh online kan kita ni apa dipanggil ni dalam talian kan. Ya. Jadi itu kan dunia. Tapi kita manfaatkan dunia tadi untuk keperluan akhirat. Saya ingat itu tidak menjadi kesalahan, bahkan itu yang dituntut dalam agama. Ini yang disebut tadi ad-dunya mazratul akhirah. Ya. Jadi gitulah. Ya. Okey Ustaz, saya ada baca ni adakah Madarijus Salikin. Wah, balik nama dia ni, nama kitab ni. Dia merujuk firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 57 ya. Surah Al-Hadid surah 57 ayat 20 saya. Yeah. Saya ambil hujung Ustaz. Dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu daya Ustaz. Ya. Ini nak menyedarkan kita bahawa kesenangan di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu daya. Apa maknanya Ustaz kesenangan menipu daya itu? Betul lah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Satu tuan-tuan, kita lah contoh orang ada pangkat lah hari ni kan, pangkat besar. Masuk ofis je, orang tuan, bos, cik, berapa lama? Kan? Berapa lama? Habis besok pencin, tak ada dah orang nak panggil tuan. Kim salam. Kan? Haji je, saya silap oi je. Kan? Oi. Itu je. Tak makna kita nak sebut ni benda-benda sementara. Tuan-tuan ada kereta ke ada apa, semua sementara. Buat siapa yang ada kereta 40 tahun tak rosak-rosak? Semua dunia ni kesenangan sementara. Saya ingat paling basic lah Ustaz Uzi. Kita ada orang rumah lah, orang yang ada isteri. Kita cerita isteri lah. Cerita makwa tak kena pula. Yang ada isteri. Ya. Oh, jangan. Ada isteri kan? Ada isteri kan? Ada isteri. Stop sekejap. Kita ambil satu panggilan saya. Okey. Assalamualaikum Zanusa Yaakob. Waalaikumsalam. Okey, silakan. Ada pandangan, soalan? Saya tanya satu soalan Ustaz. Ya. Saya tu dekat Thailand Selatan. Halo? Di mana? Ada? Thailand. Dekat Thailand Selatan. Thailand Selatan. Selatan Thailand ya. Bini saya tak pakai purdah. Orang masjid tu tak bagi masuk lah. Dia kata kena pakai purdah. Tak pakai purdah tak boleh semayang kat masjid. Betul ya? Okey. Apa pasal tu? Kita dengar jawapan Ustaz ya. Okey. Masih Zanosal. Okey, Ustaz ni orang Thailand barangkali nak masuk masjid kena pakai purdah. Tak boleh. Tak pakai purdah tak boleh masuk masjid dan tak boleh semayang. Apa pandangan Ustaz? Ni kira masalah fiqah lah ni sebenarnya. Masalah pakai purdah ataupun niqab ni, itu masalah khilaf kalangan ulama. Ada ulama yang mewajibkan, ada yang tidak. Saya ingat kita di Malaysia ni, kebanyakan kita mengamalkan pandangan yang mengatakan tidak wajib. Saya ingat kalau nak bincang bab ini panjang. Cuma saya kira lah tadi dalam masalah Cik Yaakob tadi, Cik Zanusa Yaakob tadi, saya rasa kalau sekiranya begitulah suasana dia, bi'ah, environment dia di sana, kita kena melihatlah supaya kadang-kadang kita berbeza ni, dia boleh mendatangkan fitnah pula. Maknanya kesukaran. Bukan soal dia salah, kita betul, dia betul, kita salah. Sama lah tu. Kita betul, dia salah, ataupun dia betul, kita salah. Tak. Tapi soal ini soal pandangan. Saya rasa kalau kita tidak ada masalah, pakailah, tak ada masalah. Kalau sekiranya tak pakai pun dari hukum dia tidak menjadi suatu perkara yang dianggap salah di pandangan. Okey Ustaz, kita sambung balik yang tadi tu Ustaz tentang kesenangan menipu daya. Tak isteri tadi. Isteri tadi. Yang itu paling ingat sekali tu. Ya. Dia sama jugalah macam isteri kita tadi kan. Isteri kita masa kita kahwin dulu muda. Kan mana ada orang kahwin isteri tua kan, tak muda, semua nak muda. Kan? Cuma suami je lah kadang-kadang orang nak tua. Kan? Makna isteri ni muda. Bila muda dulu 10 tahun lepas, sekarang ni kita tengok muda lagi. Muda lah juga, tapi macam tua. Sekarang kan 10 tahun lagi muda tak? Muda tak ada dah, tua ada. Kan? 10 tahun lagi muda tak? Tak ada dah jalan muda dah, sekarang tua. Maknanya nak sebut itu, kita nak kata dunia tu, makna kalau kecantikan jalan. Orang tahu lah ke ni siapa sih? Orang tahu. Maknanya tak ada benda yang kekal lah. Tak ada benda. Tidak ada benda yang kekal. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kullu man alaiha fan. Kita pakai itu bahasa Melayu. Dia panggil apa istilah kita kata dunia yang fana. Orang
kita memang tahu leka tu semua, tapi apa yang fana tahulah, buat lagu je lah. Di alam fana ini. Nah, itu lagu ke tak lagu? Lagu lah kot. Tak maknanya nak sebut fana ni bermakna binasalah daripada perkataan fan tadi. Cuma bahasa Melayu ditukar jadi fana. Kan? Jadi maknanya dunia ni rosak, dunia akan hancur. Apa saja antara dunia ni akan berubah, akan rosak, akan hancur. Yang elok akan jadi binasa dan sebagainya. Itu sifat dunia lah. Okey Ustaz, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada petang ini, Santai Bersama Tuan Guru. Barangkali Ustaz boleh buat kesimpulan seminit dua, Ustaz, silakan. Ustaz Fauzi, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya suka buat beginilah Ustaz Fauzi. Pasal kadang-kadang bila orang cerita bab akhirat ni, ada orang dia kata payahlah Ustaz. Kalau kita nak cerita bab akhirat ni susah lah, dia kata nanti-nantilah, nanti kita cerita bab akhirat, sekarang ni kita cerita dunia dulu lah, kata. Tak maju kot. Dia rasa begitu lah. Saya ingat beginilah, saya suka bagi tahu kepada pendengar lah. Dunia ni tuan-tuan, kita duduk di sini, saya duduk di sini, tuan-tuan duduk di situ. Maknanya kita duduk di dunia belaka. Bukan soal kita tinggalkan dunia tadi, tak. Sebab itu belum meninggal dunia. Sebab itu meninggal dunia tu mati. Makna dunia tu ditinggal. Tak, kita memang duduk di dunia. Jadi pada saya begini, dunia ni kita bawa. Ya, saya bawa perumpamaan begini Ustaz Fauzi. Dunia kita letak dekat tangan. Macam sekarang ni pen dekat tangan saya. Kan? Ni apa earphone, headphone. Duduk di kepala. Yang duduk dekat kepala ni agama. Jadi maknanya agama ni kita letak di kepala. Kalau duduk atas ni kan berhati-hati kita, risau, takut-takut kalau headphone ni jatuh. Tapi pen saya di tangan ni, sekejap tukar kanan, sekejap tukar kiri, tukar kanan balik. Makna dunia ni biar di tangan, fleksibel. Makna hari ni tak dapat dunia bertenang. Jangan kita gadaikan yang atas kepala ni semata-mata nak selamatkan dunia. Jangan risau. Hari ni tak kaya, minggu depan kaya. Kan? Hari ni tak dapat, minggu depan dapat. Kan? Mesti dapat. Jangan risau. Kalau tak dapat sekarang, dapat kemudian, itu je lah. Kalau dulu tak dapat, sekarang dapat. Apa payah sangat? Jadi makna dunia ni begitu. Jangan kita kelang kabutkan. Jangan kita risaukan. Dunia ni ada masa. Sebab itu ada disebutkan, dia kata, ada masa lagi? Ada. Dunia disebut apa dia kata? Disebut dia kata, kalau kita jadikan kun fit dunya ka'annaka ta'ishu abadah. Wa kun fil dan disebut tu, jadikan dunia ini seperti mana engkau hidup selama-lamanya. Makna hidup selama-lama ni bukan kita pulun dunia, tak. Ni lama hidup ni siapa sih? Mungkin 1000 tahun, 2000 tahun, mungkinlah kira-kira begitu. Jadi kalau lama hidup, yang kelang kabut apa sibuk? Hari ni tak dapat, kan besok dapat. Melainkan hari ni tak boleh, tutuplah sekejap, semayang dulu. Kan besok dapat. Kerja hari ni tak boleh, bertenang, besok kan ada masa. Seolah-olah ka'annaka ta'ishu abadah. Kan? Dan disebut supaya kita tentang akhirat ni ka'annaka tamutu ghadan, seolah mati besok. Jangan buat kerja kalau besok mati, kan, letak jawatan kita hari ni. Ni pasal kita tak tahu mati, cuma disuruh kita rasalah. Maknanya soal ibadah ni tuan-tuan, jangan kita bertolak ansur. Maknanya kita pulun dulu. Soal dunia, yes, ada kompromi, tak ada hal. Macam mana bang, kita mancing, boleh, tak ada masalah. Tapi ni nak semayang, aku semayang dulu. Kan, kemudian baru kita mancing. Jadi maknanya begitulah, ya, kehidupan ini kita nak supaya dia balance. Kita dulukan akhirat, kemudian dunia akan mengikut. Jadi itu sebagai kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini. Okey, itulah tuan-puan dan pendengar pendengar semua Radio Rompak pada petang ini, Santai Bersama Tuan Guru. Itulah kata-kata hikmahnya. Bekerjalah kamu untuk akhirat kamu seumpama kamu akan mati besok hari. Tetapi bekerjalah kamu untuk dunia kamu seumpama kamu akan hidup selama-lamanya di atas muka bumi ini. Terima kasih yang bagi Ustaz Haryanto Rizal bin Rokman, ataupun lebih kenal sebagai Ustaz Ismail Kamus Junior sebenarnya, seorang pengurus bimbingan sahabat umrah di Nexus Holiday. Terima kasih Ustaz, sudah datang ke Radio Rompak pada petang ini, sangat bersama Santai Bersama Tuan Guru. Dan untuk makluman pendengar-pendengar semua, pada minggu depan kita akan bersiaran pada hari yang sama, waktu yang sama, dengan topik minggu hadapan, hiburan dan Islam, sejauh mana batasannya. Ingat ya, hiburan dan Islam, sejauh mana batasannya, bersama tetamu minggu depan yang berbahagia Ustaz Haslin Bahrim. Nanti kita jumpa dengan depan dengan suaranya berbeza barangkali dengan Ustaz Haryanto. Apapun, yang paling penting Ustaz, Islam itu mudah tapi cukup indah untuk diamalkan oleh kita semua, insya-Allah. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus mendengar Radio Rompak pada petang ini. Dan ingat, temu janji kita pada minggu hadapan,
santai bersama Tuan Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.